Ada sahabat kita tanya gitu. Dia kata, andai kata Hamas memenangi peperangan ini, mengalahkan Israel, adakah itu menunjukkan kiamat dah nak berlaku? Jawapan dia tidak lagi. Islam mesti menguasai dunia dan khalifah kembali bertahta di bumi Baitul Maqdis, dan pemerintahnya antaranya ialah Nabi Isa alaihissalam sendiri selama 40 tahun, barulah waktu itu kiamat makin mengkhianati. Tuan-tuan, kalau ikut perjanjian damai dengan orang Eropah, dengan Yahudi ni banyak kali dah berlaku. Termasuklah dengan orang Yahudi selalu dikhianati, dan waktu itu sentiasa berlakunya perjanjian. Tapi apa yang saya nak sebut, tuan-tuan, pada kali ini akan berlakunya peperangan besar. Tapi bila? Tak tahu. Mereka akan datang dengan 80 panji. Setiap panji itu ada 12,000 tentera, tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya, kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengabdikan diri kita kepadanya. Dalam masa yang sama, kita juga bersyukur di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita. Dan kita sedar nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita ini terlalu besar dan terlalu banyak. Maka dengan sebab itulah kita wajib menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada pertemuan kita yang lepas, kita sudah membaca 2 bab. Bab yang pertama dan bab yang kedua. Jadi pada subuh ini, kita akan sambung lagi pada bab yang ketiga, iaitu Baitul Maqdis wa Asyratus Sa'ah. Baitul Maqdis dan juga tanda-tanda kiamat. Min alamatis sa'ah Fathu Baitul Maqdis. Di antara tanda-tanda kiamat ialah pembukaan kota Baitul Maqdis. Qala Auf bin Malik radhiyallahu an. Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa huwa fi qubbatin min adam. فقال عدد 6 بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاس الغنم ثم استفاضة المال حتى يؤتى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم حدنة تكون بينكم وبين بني الأصفار فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. Kata Auf bin Malik radhiyallahu an, aku datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Tabuk, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, kirakan, bilangkan 6 perkara yang menunjukkan hampirnya hari kiamat. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mauti, kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut tanda nak hampirnya berlaku kiamat ialah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalaulah yang bercakap tentang kiamat itu Nabi Nuh alaihi salam, sudah pasti kiamat itu masih lagi lambat. Kenapa? Dasarnya ialah kerana selepas daripada Nabi Nuh masih banyak lagi rasul-rasul yang ada. Kalaulah Nabi Ilyasa yang bercakap tentang hari kiamat,
Maka sama juga tuan-tuan, iaitu selepas Nabi Ilyasa masih banyak lagi rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Nabi Isa alaihissalam sendiri pun yang bercakap tentang hari kiamat, masih ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi Isa alaihissalam. Tetapi bila rasul yang terakhir bercakap tentang kiamat dan dia memberitahu matinya aku adalah tanda hampirnya dunia ini kepada kiamat, maka itu cukup satu peringatan yang besar untuk kita, tuan-tuan. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah meninggalkan kita 1400 tahun dulu, tetapi Nabi sudah beri peringatan pada kita bahawa aku tiada ini menandakan hari kiamat itu sudah hampir. Sebab tak ada Rasul dah yang dihantar. Yang Rasul Kaha tu, itu bukan kaitan, tuan-tuan. Tak ada kaitan, tuan-tuan. Ada Rasul Kaha, itu tak ada kaitan, tuan-tuan. Jadi yang Nabi SAW sebut ini satu peringatan kepada kita bahawa hari kiamat sudah hampir. Tapi bila? Wallahu alam. Berapa tahun lagi? Wallahu alam. Hanya Allah sahaja yang tahu. Kalau tanya saya, jawapannya saya tak tahu. Jadi itu satu peringatan Rasulullah SAW. Yang kedua, thumma fathu Baitul Maqdis. Kemudian pembukaan kota Baitul Maqdis. Tuan-tuan, kota Baitul Maqdis zaman Saidina Umar pernah dibuka. Kemudian dijajah kembali. Datang Salahuddin Al-Ayyubi, buka lagi kota Baitul Maqdis. Kemudian dijajah lagi. Jadi yang mana satukah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang merupakan tanda hampirnya berlaku kiamat? Tetapi yang dirahmati Allah, dia begini. Kalau tuan-tuan ingat dulu, pertemuan kita yang pertama, ada sahabat kita tanya gitu. Dia kata, andai kata Hamas memenangi peperangan ini, mengalahkan Israel, adakah itu menunjukkan kiamat dah nak berlaku? Jawapan dia tidak lagi, tuan-tuan. Islam mesti menguasai dunia dan khalifah kembali bertahta di bumi Baitul Maqdis dan pemerintahnya antaranya ialah Nabi Isa alaihissalam sendiri selama 40 tahun, barulah waktu itu kiamat makin hampir. Jadi Nabi Isa pun tak datang lagi. Dajjal pun tak datang lagi. Kalau kita nak kata nak baku kiamat, belum lagi, tuan. Tanda-tanda besar itu akan berlaku setelah tanda-tanda kecil kiamat sudah berlaku. Pengkaji-pengkaji hadis menyebut 80 tanda-tanda kecil yang disebut oleh Nabi SAW telah berlaku. 80 lebih sudah berlaku, tuan. Tuan, banyak dah tanda-tanda kecil yang disebut oleh Nabi SAW dah berlaku. Yang kita sebut dalam hadis ini kematian Rasulullah. Itu sudah berlaku, tuan. Pembukaan Baitul Maqdis ni berapa kali buka dah, tuan. Kan, sudah berlaku. Ada hadis yang Nabi SAW sebut. Antara tanda kiamat itu ialah orang-orang yang dulunya tak pakai selipar. Mereka ni gembala unta, gembala kambing di padang pasir. Dan mereka sekarang berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi. Tuan-tuan, pun sudah berlaku. Cuba tuan-tuan fikir baik-baik. Seorang Rasul yang duduk di padang pasir, yang dikira orang-orang di situ mungkin duduk di padang pasirnya, tak pernah terfikir di fikiran kita, satu masa pengembala kambing di padang pasir itu akan membina bangunan yang tinggi. Tapi hari ini, tuan-tuan pergi Saudi, ada tak bangunan tinggi? Tuan-tuan pergi ke Qatar, ada tak bangunan tinggi? Dubai membina satu buruj, menara, tuan-tuan, yang sangat tinggi, tuan-tuan. Kita ada menara KLCC, dia bina lebih tinggi daripada kita, tuan. Dikatakan Saudi nak buat menara juga pencakar langit. Wallahu a'lam. Maknanya betul lah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berlumba-lumba nak tinggi sekarang ni belah negara Arab.
Dan itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dah berlaku. Banyak ada tanda-tanda kecil berlaku, cuma nak tunggu 10 tanda besar yang bakal berlaku itu bila? Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma mutanun ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam." Kemudian kematian yang mana kematian itu berlaku disebabkan penyakit, tuan-tuan. Kalau nak cakap kematian disebabkan penyakit ni, saya rasa dah banyak dah, tuan-tuan. Cuma yang ada ulama sebut, yang disebut oleh Nabi ini ialah ta'unu amawas. Yang berlaku di satu kampung di bumi Palestin. Kampung itu namanya Amawas. Di mana ta'un sudah berlaku di situ dan ta'un itu merebak, tuan-tuan. Sehingga mengakibatkan 25,000 sahabat meninggal dunia. Salah seorang yang meninggal dunia dengan sebab ta'un ini ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Salah seorang. Jadi, ada tak lagi selepas tu hadirnya penyakit? Banyak dah, tuan-tuan. Antara yang paling masyhur saya rasa lah penyakit HIV. Itu paling masyhur. Kerana kita dimaklumkan sampai ke hari ini, ubat yang tepat belum ditemui. Dia bukan tak ada ubat, tetapi ubat yang tepat belum ditemui. Wallahualam, kalau sekarang dah ada, saya pun tak pasti. Kemudian, datang yang terbaru yang berada di keliling kita sekarang, iaitu COVID-19. Adakah itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah? Wallahualam. Saya pun tak pasti, tuan-tuan. Tapi Nabi SAW sebut, akan ada penyakit dan penyakit itu membawa kepada kematian. Dan kalau kita tengok statistik kematian COVID pun tinggi. Statistik kematian COVID bukan hanya di negara kita. Bahkan kalau kita ingat pada 2020, Itali, China, semua negara-negara itu kematian dia, jumlah dia yang tinggi. Wallahu a'lam. Adakah ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walaupun para ulama menceritakan tentang ta'un amawas. Kemudian, "Tsumma istafadatul mal hatta yu'ta ar-rajulu mi'ata dinarin fayazillu saqita." Kemudian datangnya harta yang melimpah ruah. Tuan-tuan, harta yang melimpah ruah ini, ada ulama menceritakan maksud ini akan berlaku pada akhir zaman nanti di Baitul Maqdis. Ada yang berkata begitu. Tetapi kalau kita nak sebut tentang harta limpah ruah, sebenarnya ini sudah berlaku. Cuma tak berlaku pada kita. Kalau tuan-tuan tengok di negara Arab, harta yang Allah Ta'ala berikan pada mereka memang melimpah ruah. Orang-orangnya kaya raya, tuan-tuan. Bukan biasa-biasa. Orang-orangnya kaya raya. Cukup hebat, tuan-tuan. Apa yang saya nak sebut, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tuan-tuan tengok dalam statistik, orang-orang yang berbelanja dengan belanja yang besar. Ada seorang anak bilioner daripada Qatar, kalau tak silap saya. Daripada Qatar, kalau tak silap saya lah. Sehari sahaja, dia berbelanja 1 juta USD. Satu hari. Satu hari 1 juta USD. Belanja dia, tuan-tuan. Kita hidup mati balik dapat ke tak 1 juta USD ni tak tahu, tuan-tuan. 1 juta rupiah insya-Allah boleh dapat. Tapi 1 juta USD ni kita tak tahulah. Tak payah kata 1 juta USD lah. 1 juta RM, 1 juta ni pun kita tak tahu bila kita boleh dapat, tuan-tuan. Jadi apa yang disebut oleh Rasulullah SAW sebenarnya mungkin sudah berlaku ataupun ada yang disebut itu belum berlaku lagi, wallahu a'lam. Tetapi Nabi sebut di sini, sehinggalah seorang lelaki pada waktu itu diberikan 100 dinar, dia masih lagi rasa macam tak ada nilai. Sebab duit yang terlalu banyak. Kalau 100 dinar, apalah sangat pada dia, tuan-tuan. Tak ada nilai. Tapi kalau nak bercakap tentang tak ada nilai, tuan-tuan, kalau nak bercakap tentang tak ada nilai lah. Sekarang pun, tuan-tuan, cuba fikir balik baik-baik. Nilai RM100 besar tak pada kita? Sekarang. Boleh lah kan? Dulu tuan-tuan bawa RM50, pergi pasar malam, insya-Allah boleh beli barang yang banyak. Insya-Allah.
Sekarang tuan-tuan bawa RM50, saya rasa sambil senyum, bawa baliklah 2-3 plastik. Kesalah saya cakap. Dulu, tuan-tuan beli beras, tuan-tuan ambil je beras apa, tuan-tuan letak atas bahu, tuan-tuan boleh bayar dan balik. Sekarang berapa ramai yang tengok beras, tarik, tolak balik. Tarik, tolak balik. Kesalah saya cakap, tuan-tuan. Betul tak? Kan? Dulu tuan-tuan boleh dapati harga nasi goreng RM5. Tuan-tuan, sekarang tuan-tuan carilah nasi goreng harga RM5. Jumpa tak lagi? Wallahualam. Saya tak pasti. Yang saya tahu RM7. Kalau paling murah RM6,5, RM6. RM5 tu payah dah nak jumpa. Nasi lemak RM1 ada. Tapi gitulah tuan-tuan. Jangan meletakkan harapan yang tinggi pada nasi lemak yang RM1. Kita beli nasi lemak RM1, nak telur sebiji. Jawapan dia pakai telur tuan-tuan sendirilah. Tak boleh nak tolong. Tak boleh nak tolong. Kita tak salahkan peniaga. Kerana benda tu, kalau kita nak bercakap tak ada nilai, memang betul dah berlaku. Dengan RM100, kita bawa anak ada 10 orang, bini seorang, tuan-tuan makanlah. Kemungkinan RM100 itu cukup. Kemungkinan RM100 itu tak cukup. Saya makan dekat. Kat sini je, saya tak nak bagi tahu ke dekat mana, tuan-tuan. Saya anak tak ramai 6 orang. Kan? Bini pun tak ramai seorang saja. Tuan-tuan, bawa pergi makan. Dekat sini je, saya tak payah cakap lah, tuan. 7 orang kami makan. Semalam. Bukan waktu yang jauh. Kan? Kena semua hampir RM80, tuan-tuan. Bermaksud, kalau orang 10 orang, maka kemungkinan RM100. Maka habis, sekali makan. Lepas tu, carilah lagi RM100 lain. Tak nak makan pula. Itu saya cerita kalau makan kat kedai lah. Tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu, nilai yang disebut oleh Nabi SAW, orang diberikan 100 dinar pun, kerana duit yang terlalu banyak pada waktu itu, sudah tidak bernilai pada dia. Tuan-tuan. Dan itu tanda. Thumma fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalatuhu. Kemudian fitnah. Fitnah ni yang mana semua rumah-rumah orang Arab akan masuk. Kalau kita fikir apa yang disebut oleh Nabi SAW ini, dululah kita fikir dulu. Macam mana fitnah nak masuk ke rumah orang Arab ni? Kalau kita fikir. Tuan-tuan ingat tak? Zaman Rasulullah SAW memang tak ada televisyen. Memang tak ada media massa. Semua tu tak ada. Memang tak ada telefon. Tak ada so. Tapi kalau kita fikir macam mana nak masuk? Saya sebutkan Nabi ni dia bercakap melangkaui masa hadapan. Dia cakap ni sesuatu yang wahyu. Dia bukan cakap macam kita, cakap kosong. Tak. Sebab itu penting sangat kita mengetahui hadis-hadis Rasulullah SAW. Tuan-tuan, tahun berapa mula ada TV ni? Televisyen yang ada dalam negara kita. Tahun berapa? 80-an ke 70-an? Tuan-tuan. Tak ingat dah? Apa dia bang? Tak lahir lagi. Saya rasalah dalam negara kita, saya ingat saya dalam lebih kurang 80-an ada TV kot. Rancangan 1, 2, 3 atau sebelum tu saya pun tak pasti. Tuan-tuan. Tapi saya ingat saya, waktu itu dah adalah TV 1, TV 2, tahun 86 ke tahun berapa, start ada TV 3. Macam tu lah tuan-tuan kan. Tapi waktu pun, TV waktu itu, TV yang pusing-pusing ni, nak tukar kan. Nak tukar channel. Itu pun kalau tukar channel, bapak-bapak, suruh kita. Pergi tukar. Kan, kita jadi remote. Kalau tuan-tuan ingat. Tukar ni, Waktu tu kalau kita fikir, mungkinlah fitnah ni masuk melalui ETV. Tapi tak semua orang ada televisyen tuan-tuan. Saya tak ada TV. Nak tengok cerita waktu itu, pergi rumah pak saudara. Antara cerita yang kawan-kawan cerita di sekolah, cerita ninja, kita tertunggu-tunggu nak tengok Sasuka ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingat lagi lah. Kan? Pergi rumah pak saudara, tengah tengok iklan sekejap, bapak panggil balik. Allah, tak ada habis lagi tuan-tuan. Kemudian datang cerita Toriton, minat juga tengok. Sampai sekarang ingat lagi tuan-tuan. Kan? Saya tahu tuan-tuan tengok juga, tapi muka je buat baik kan. Macam tak tengok. Cerita kartun, apa salah je? Kan? Tapi itu cerita dulu tuan-tuan. Tak semua orang ada.
Tapi zaman melangkaui zaman, rupanya sekarang boleh dikatakan, saya sebutlah, boleh dikatakan. Kalau sebut saja benda ni, semua orang ada. Tuan-tuan tengok di borang-borang yang diisi sekarang, dia mesti tulis telefon bimbit. Dia akan tanya, nombor telefon berapa? Jarang orang jawab, saya tak pakai telefon. Hatta anak-anak kecil sudah ada telefon, tuan-tuan. Hatta anak-anak kecil sudah ada telefon. Budak-budak sekolah menengah sudah ada telefon. Tuan-tuan. Semua orang ada. Rupa-rupanya fitnah itu masuk dengan cepat. Tekan saja, sudah sampai. Tuan-tuan. Tekan saja, sudah sampai, tuan-tuan. Masuk grup itu. Ini zaman kita. 10 tahun akan datang. 20 tahun akan datang. 30 tahun akan datang. Tuan-tuan boleh tahu teknologi akan datang. Kita tak tahu. Mungkin lebih hebat lagi. Yang hari ini pun fitnah tak terbendung. Fitnah tak terbendung. Tapi akan datang. Wallahualam. Itu yang saya ceritakan. Saya baca dalam laman web Hay'atu Ulama'il Muslimin Al-Filistin. Dalam laman web itu, dia kata, pada pandangan dia, fitnah di sini yang pertama ialah fitnah tentang harta tadi. Itu yang pertama, kata dia. Yang kedua, fitnah itu ialah fitnah apa? Fitnah berkenaan dengan fitnah yang berlaku kepada umat Islam yang mana ketika zaman itu mereka tidak berhukum dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Saya tak cakap dalam laman web ini ada, kalau tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan bacalah. Cuma saya bagi tahu dia dalam bahasa Arab. Itu saja. Itu yang dia cakap. Dia kata antara fitnah yang pertama ialah fitnah harta. Ya betul. Siapa saja sebut saja harta, memang tak boleh nak kata apa. Orang itu ada agama ke, orang itu orang tak ada agama ke, dalam bab harta siapa pun kita tak boleh nak cakap apa. Yang kedua ialah fitnah yang melibatkan kekuasaan. Tetapi bila Allah beri kekuasaan, pemerintahan itu tidak sejajar dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan. Kalau kita tengok memang betul. Cuba tuan-tuan cari satu negara yang betul-betul pemerintahannya berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Cuba sebut satu negara yang betul-betul berdasarkan Al-Quran dan hadis. Negara kita macam mana? Negara kita betul-betul berdasarkan Al-Quran dan hadis ke? Tuan-tuan jawablah sendiri. Tuan-tuan jawablah sendiri. Tuan-tuan boleh fikir sendiri. Baik. Thumma hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar. Kemudian akan jadinya satu perdamaian di antara kamu dan di antara mereka yang berkulit kuning ini. Banil Asfar. Siapa mereka ini? Kalau kita tak takwil, kita kata siapa ikutlah. Tapi ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan ini Rom. Ini Rom. Ini orang-orang Eropah. Dan berkemungkinan di dalam ni adalah orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam. Dan kita adakan perjanjian damai dengan mereka, lalu mereka mengkhianati perjanjian ini. Lepas mereka mengkhianati, tuan-tuan, kalau ikut perjanjian damai dengan orang Eropah, dengan Yahudi ni banyak kali dah berlaku. Termasuklah dengan orang Yahudi selalu dikhianati dan waktu itu sentiasa berlakunya perjanjian. Tapi apa yang saya nak sebut, tuan-tuan, pada kali ini akan berlakunya peperangan besar. Tapi bila? Tak tahu. Mereka akan datang dengan 80 panji. Setiap panji itu ada 12,000 tentera, tuan-tuan. Tapi bila? Saya tak tahu. Adakah ini yang dimaksudkan oleh Nabi dengan malhamatul kubra? Wallahu'alam. Tapi ini 6 tanda kecil yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bakal berlaku dan telah pun berlaku sudah ada. Cuma yang berkait dengan Palestin iaitu pembukaan kota Baitul Maqdis. Jadi ingatlah, bila Baitul Maqdis dibuka, maksudnya untuk berlakunya kiamat sudah hampir. Bila? Wallahu a'lam. Baik.
Al-fi'atul mujahadatu fi Dimashq wa Baitul Maqdis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqqi zahirin li'aduwwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'wa hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum kadzalik. Qalu ya Rasulullah wa aina hum? Qala sallallahu alaihi wasallam bi Baitil Maqdis wa aknafi Baitil Maqdis. Apa kata Nabi? Akan sentiasa ada satu umat, satu kumpulan di kalangan umat yang berjuang mempertahankan kebenaran. Berhadapan dengan musuh, pihak musuh tidak boleh mengendurkan mereka. Tidak boleh melunturkan semangat mereka. Sehinggalah yang berlaku pada mereka itu apa yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau cedera, cederalah. Kalau mati, matilah. Sehinggalah Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Tuan, sahabat dengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat tanya, mereka ni di mana pejuang-pejuang ini? Siapa ni yang hebat sangat ni? Lawan tak berhenti, kena tindas pun lawan, kena zalim pun lawan. Mereka itu adalah orang-orang yang tinggal di Baitul Maqdis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan, kalau kita lah kena macam orang-orang Palestin tu, saya rasa kita dah tinggal lama dah tempat ni. Tuan. Saya rasa dah. Kita kalau kena bom tiap-tiap hari, tak tahan. Tuan. Tak tahan, tuan. Tiap-tiap hari. 3 hari lepas, 3 kem. Buraish, Nusairat dan juga kem Al-Maghazi. Dibom, tuan. Satu kem Al-Maghazi itu meninggal 70, tuan. 70 orang. Tapi mereka masih lagi berada di situ. Tuan, kalau kena bom lepak lagi juga kat situ agak-agak. Tapi orang Palestin ni, mereka yang tinggal di Baitul Maqdis betul-betul insan terpilih. Sabar mereka cukup tinggi, tuan. Kehidupan harian mereka sebelum peperangan, tuan. Saya sebut ni sebelum peperangan. Nak pergi kerja melalui checkpoint, roadblock. Roadblocknya tak payah cakap lah kalau dia tengok orang Palestin, tuan. Nak balik belum tentu lagi sampai rumah. Budak-budak sekolah, ramai mana yang pergi sekolah? Bila balik tak sampai rumah dah. Tuan-tuan, hari-hari nak kena hadap dia tu. Tuan-tuan sanggup duduk? Kita hadap beberapa bulan je PKP, tuan-tuan. Jalan sikit ada polis. Jalan sikit, Allah, bosan betul. Padahal tak ada apa pun polis kita tengok. Tak ada apa pun. Kadang-kadang tak tanya pun. Kadang-kadang suruh jalan. Kadang-kadang nak pergi mana, cik? Datang dari mana? Itu saja. Kita tahu polis kita polis yang baik. Ini polis Israel. Nak lalu tu tak tahu lepas ke tidak. Balik ke? Tuan-tuan sanggup. Tapi orang Palestin masih lagi berjuang. Elektriknya 6 jam saja, tuan-tuan. 6 jam saja. Cuba tuan-tuan boleh hidup ke dengan 6 jam elektrik ni? Tuan-tuan boleh hidup ke? Tuan-tuan, katakanlah negara kita isytiharkan sebagai langkah penjimatan 2024, kita akan buat di negara kita 6 jam saja elektrik. Mengamuk tak rakyat kita? Ngamuk tak? Agak-agak. Tetapi KSP. Air pun begitu. Tapi mereka bertahan, tuan-tuan. Mereka bertahan. Tak lagi. Tu tak payah cakap dibantai, dibunuh anak-anak, suami, keluarga. Tak payah cakap lah, tuan-tuan. Mereka masih lagi berjuang. Siapa mereka? Di mana mereka? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini yang duduk di Baitul Maqdis. Ui, kalau kita tak payah cakap lah, tuan-tuan. Tuan-tuan, tak payah cakap benda lain lah. Bergaduh dengan jiran je. Dah fikir nak cari rumah lain. Serabut kepala dengan jiran ni. Betul tak, tuan-tuan? Jiran pula jenis hampir. Buang sampah pagi-pagi letak depan rumah kita. Tu pun dah serabut dah, tuan-tuan. Ini dengan Israel. Tapi mereka masih berjuang. Inilah kehebatan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu iswabatun min ummati yuqatiluna ala abwab Dimashq wa ma hawlahu wa ala abwab Baitil Maqdis wa ma hawlahu la yadurruhum khizlanu man khalafahum zahirina ala al-haqqi ila an taqum as-sa'ah. Akan ada satu kumpulan dari umatku yang berjuang, tuan-tuan, yang berperang. Mereka berperang itu di mana? Di antaranya di pintu-pintu Damsyik.
Sekarang memang di pintu-pintu Damsyik tengah berjuang. Dan mereka berjuang di pintu-pintu Baitul Maqdis. Tidak memudaratkan penghinaan, pengazaban, apa sajalah kepada mereka, kezaliman. Tidak memudaratkan mereka. Mereka tak gentar. Tak gentar. Tak gentar. Tuan-tuan, saya diceritakan orang yang pergi ke Masjidil Aqsa. Dia kata waktu saya masuk Masjidil Aqsa, kita duduk dalam masjid, kita tengok orang-orang Yahudi masuk. Pelancong Yahudi masuk. Diiringi tentera yang bersenjata, tuan-tuan. Masuk dalam masjid dengan pakai kasut, tuan-tuan. Kalau masuk dalam surau ni, orang pakai kasut, apa kita buat, tuan-tuan? Tengok imam kita cakap, belasah lah kan? Tapi mereka provok, apa kita boleh buat? Tak boleh buat apa, tuan-tuan. Sabar. Sebab tu saya kata kesabaran orang di sana sangat tinggi. Kita sayangkan ini rumah Allah. Tapi kita tak boleh untuk buat sesuatu. Kerana mereka akan buat pada kita balik. Mereka akan kata, kita mula dulu. Itu pandai orang. Tapi dia provok, kita sabar, tuan. Sabar. Tapi apa berlaku? Penghinaan itu. Mereka tetap berdiri untuk lawan. Tak tinggalkan. Mereka tetap akan jaga Baitul Maqdis. Tuan-tuan, antara salah satu sebab yang saya baca, kenapa berlakunya Tufanul Aqsa, selain daripada Israel mengatakan tahun 23 adalah tahun penamat untuk mereka jadikan Aqsa di bawah milik mereka, dan mereka juga pada waktu itu naik ke atas mimbar, sampai ke atas mimbar masih lagi menggunakan kasut-kasut mereka. Satu penghinaan. Wallahu alam. Itu yang saya baca, wallahu alam. Tapi itulah, kalau kata Tufanul Aqsa berlaku pun memang patutlah. Sebab ada orang kata, kenapa Hamas pergi serang? Dah elok-elok duduk baik-baik. Tuan-tuan, baik bendanya. Orang tumpang rumah kita, tuan-tuan. Orang tumpang rumah kita. Bang, tumpang rumah bang. Saya tak ada rumah ni. Tolonglah saya. 2-3 minggu ke? Okeylah. Kau duduk bilik tetamu. Duduk 2-3 minggu tu kan. Lepas sebulan tak keluar lagi. 2 bulan, bang, tukar bilik ya. Kan? Abang duduk bilik tamu, saya duduk bilik abang tak? Apa tuan-tuan rasa? Apa tuan-tuan rasa? Mamat ni. Kan? Sampai satu masa bukan abang kita tukar bilik. Abang duduk luar, saya duduk dalam rumah ni. Apa agak? Itu yang berlaku. Kalau tuan-tuan pun akan mempertahankan, betul tak? Tiba-tiba kita marah kat orang Palestin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Entahlah, saya pun tak tahu nak cakap apa. Itulah berlaku. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Qala Salamatu bin Nufair radhiyallahu an. Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Faqultu inni sa'imtul khayla wa alqaitu as-silaha wa wada'atil harbu awzaraha kulla qital. Faqala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-an ja'a al-qital. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala an-nas yarfa'u Allahu quluba aqwamin fayuqatilunahum wa yarzuquhumullahu minhum hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dhalik. Ala inna uqra daril mu'minina syam wal khailu ma'qudun fi nawasiha al khairi ila yaumil qiyamah. Salamah bin Nufai, dia kata aku datang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya dah simpan dah kuda perang saya. Saya dah simpan dah senjata saya. Dan saya harap peperangan dah melabuhkan tirainya. Tiba-tiba dia cakap pada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong kata, tak ada dah peperangan. Wahai Rasulullah, tolonglah cakap, tak ada dah peperangan. Kerana kalau boleh dia nak hidup dalam tak ada peperangan. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-an, sekarang peperangan itu sudah datang. Ja'al qital. Kawan tu datang pada Rasulullah nak cakap, tolong cakap tak ada dah peperangan. Tiba-tiba Nabi cakap, sekarang peperangan dah datang. Pula dah. Maka Nabi sebut, akan ada satu umat di kalangan, satu kaum di kalangan umatku ini,
yang sentiasa berjuang mempertahankan kebenaran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat hati-hati mereka, mereka tak gentar. Sehinggalah Allah rezekikan kepada mereka kemenangan, tuan-tuan. Para ulama menyebut berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna uqra daril mu'minina Syam. Ketahuilah sesungguhnya pusat pemerintahan orang Islam nanti di bumi Syam. Maka mereka mengatakan ini merujuk kepada orang-orang Palestin. Buat apa saja mereka lawan. Buat apa saja mereka lawan. Tuan-tuan, minggu lepas saya baca satu berita. Seorang perempuan Palestin ditahan, tuan-tuan, di tingkat 5. Selepas ditahan, dia dibaling keluar, tuan-tuan. Macam mana? Kita orang Islam nak duduk diam lagi ke macam mana? Tak tahu nak cakap apa, tuan. Tak tahu nak cakap apa. Tuan ingat zaman Mu'tasim? Ingat tak zaman Mu'tasim? Khalifah. Bila seorang perempuan, kain dia terselak, muslimah, tentera-tentera kafir gelakkan dia. Sebab kain dia terselak, nampak dia punya betis. Sebab susah nak tengok betis orang perempuan Islam ni. Sekali nampak, suka sangat, dia gelak. Lelaki ni ambil keputusan, pergi adukan kepada Mu'tasim. Orang hina perempuan Islam. Mu'tasim bangun. Sebut, wa ummah, ya wahai ibuku, ya wahai ibuku, ya wahai ibu. 3 kali. Tak cakap banyak. Terus kerahkan tentera. Hapuskan tentera-tentera tadi. Itu cerita zaman khalifah dulu. Sekarang bukan tengok. Ambil baling sampai keluar. Siapa nak tolong kita? Kalau ikut manusia lah. Pertolongan memang datang daripada Allah. Kita tak boleh buat apa. Gini je lah kita tak boleh bincang. Lepas tu nanti minum air teh. Habis cerita kita. Tak boleh buat apa. Sedih. Sedih betul. Baik. Seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awwalu hadzal amru nubuwatun wa rahmah. Perkara pertama manusia ni ialah kenabian. Dan orang pertama adalah Nabi, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Summa yakunu khilafatan wa rahmah. Habis zaman Nabi datang zaman khalifah. Summa yakunu mulkan wa rahmah. Habis zaman khalifah datang zaman beraja. Summa yakunu imaratan wa rahmah. Kemudian datang zaman kerajaan pula, tuan. Nabi susun satu-satu. Semuanya betul. Bahkan zaman beraja ni, dah banyak negara-negara yang tak ada beraja. Kita masih negara yang beraja. Tapi negara jiran kita Indonesia, dah tak ada raja. Mesir, dah tak ada raja. Saudi masih beraja. Great Britain, masih lagi beraja. Ada negara seperti USA, dah tak ada beraja. Semua disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kata, "Summa yatakadamuna alaihi takadumal humur." Nanti akan berlakunya kekacauan yang besar. Waktu itu akan berlakunya peperangan. Fa'alaikum bil jihad. Waktu berlakunya peperangan, kita semua kena berjihad. Semua kita kena berjihad, tuan-tuan. Bukan duduk sama ustaz jihad, bukan. Itu jangan salah faham. Jangan duduk sama saya nak buat apa. Kan kita kena berjuang. Memanglah nama saya jihad, tapi bukan duduk dengan saya. Tapi kita kena berjihad. Tapi Nabi sebut, tuan-tuan, wa inna afdala jihadikum ar-ribat. Sebaik-baik jihad kamu ialah ribat. Ribat ni, tuan-tuan, ialah mereka yang berjaga pada waktu orang lain duduk bersenang lenang. Tuan-tuan, orang lain duduk senang, kita berjaga. Seronok tak, tuan-tuan? Ui, bila nak tiba giliran kau pula ni? Kau nak rehat pula ni? Betul tak, tuan-tuan? Kita kena berjaga. Ini jihad yang paling besar. Tuan-tuan, askar yang jaga sekarang ni, di sempadan, itu jihad yang cukup baik untuk mereka. Kalau kita ada kawan-kawan, kita ada saudara, mereka itu askar, berjaga di sempadan, bagi tahu pada mereka, awak sudah buat afdal jihad. Jihad yang paling afdal. Sebab dengan sebab mereka, kita boleh tenang pada hari ini. Dengan sebab mereka, musuh tak boleh nak masuk, tuan-tuan. Samalah nanti, waktu tentera lain boleh beribadah, waktu orang lain, rakyat lain boleh buat, kita berjaga ni, tuan-tuan. Besar pahalanya. Tapi Nabi sebut, wa inna afdala jihadikum asqalan. Tapi afdal jihad kamu,
Wa inna afdala ribatikum al-Asqalan. Sebaik-baik tempat kamu berjaga tu ialah di mana? Di bumi Asqalan. Tuan-tuan, Asqalan ni kat mana? Cuba Google. City of Asqalan. Cukup cantik, tuan-tuan. Dekat sahaja dengan bumi Gaza. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Al-Imam Syafi'i lahir di bumi Asqalan. Tetapi kebanyakannya mengatakan Imam Syafi'i lahir di bumi Gaza. Gaza itulah. Nabi kata orang yang ribat di Asqalan mungkin satu masa nanti, tuan-tuan. Atau sekarang, saya pun tak pasti. Orang duduk di Asqalan, tu berjaga, menyebabkan musuh tak boleh masuk. Orang boleh beribadah dalam Masjidil Aqsa. Orang boleh beribadah, buat apa saja dengan tenang. Mereka yang berjaga itu besar pahalanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ingat ni, andai kata sampai masa kita untuk berada di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, bos tanya, awak nak bertugas kat mana? Letakkan saya di Asqalan. Biar saya berjaga di Asqalan. Kalau ditanyakan apa? Karena Nabi kata, wa inna afdala ribatikum Asqalan. Sebaik-baik ribat di bumi Asqalan. Betul tak? Ingat ni? Google cari sendiri Asqalan. Kalau ada duit lebih, beli sekarang rumah kat sana. Wallahu a'lam. Kan? Baik, seterusnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh sikit lagi ni? Boleh? Sikit lagi. Cover yang datang itu balik awal sangat itu. Takhruju min Khurasan rayatun sud la yarudduha syai'un hatta tunsaba bi Ilya. Akan keluar daripada bumi Khurasan panji-panji hitam. Tuan-tuan. Yang pertama, Khurasan ni di mana? Alah, takkan nak suruh Google lagi kot. Iran. Daripada bumi Parsi. Panji-panji hitam. La yarudduha syai'un hatta tunsaba bi Ilya. Tak ada apa yang boleh menolaknya. Melainkan dia akan sampai di bumi Ilya, di bumi Palestin. Siapa panji hitam tu? Saya pun tak tahu. Tuan-tuan sekarang, kalau tuan-tuan tulis panji hitam, dia akan keluar satu geng yang bawa panji hitam yang tulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adakah yang itu? Saya pun tak tahu, tuan-tuan. Bila ni akan berlaku? Saya pun tak tahu. Tapi kalau kita nak detail kan memang ada pendetailan dia. Tapi yang sebenarnya berlaku, bila? Saya tak tahu. Tapi Rasulullah sebut macam itulah. Kemudian Nabi sebut, ini perhatikan. Iza ra'aitumur rayatis sud qad ja'at min kibali Khurasan fa'tuha fa inna fiha khalifatullahil mahdi. Tuan-tuan dengar Khalifatullahil Mahdi, boleh faham hadis ni kan? Faham yang Mahdi tu je lah kan? Tu okey tu. Boleh bahasa Arab tu. Apabila kamu melihat panji-panji hitam datang daripada Khurasan, kata Rasulullah SAW. Bukan saya cakap ni. Bukan saya cakap. Datang daripada Khurasan. Join mereka, kata Nabi SAW. Join. Kerana bersama mereka itu ada Al-Imam Mahdi. Ni baru betul tuan. Imam Mahdi. Ni ada orang kata Imam Mahdi ni mari daripada Malaysia. Entah datang mana pun saya tak tahu. Saya pun tak tahu, wallahualam. Ada orang cakap, saya tak ada nak cakap apa, wallahualam. Tapi di sini yang Nabi sebut, kalau kamu tengok, ada di kalangan orang yang bawa panji hitam datang dari Khurasan, join mereka. Bila tu? Saya pun tak tahu, tuan-tuan. Wallahualam. Kerana bersama dengan mereka ada Khalifatullah. Tersebut. Hadis Musnad Ahmad, walaupun hadis ini disebut dhaif, tapi sebagai peringatan kepada kita. Baik. Sikit lagi. Saya ambil dua je hadis lagi, tuan-tuan. Sikit lagi. Sabar. Orang Palestin lagi kuat sabar. Satakunul khilafah bi Baitul Maqdis. Tuan-tuan, akan berlakunya khalifah, pemerintahan khalifah kembali di Baitul Maqdis. Bila? Tak tahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibn Hawalah, idza ra'aital khilafah qad nazalatil ardal muqaddasata faqad danatiz zalazil wal balaya wal umurul izam was sa'atu yawma idzin aqrabu ila an-nasi min yadi hadhihi min ra'sik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Ibnu Hawalah,
Bila kau tengok nanti, di Baitul Maqdis sudah berlakunya pemerintahan khalifah di situ. Sudah berlakunya. Maka kata Nabi, sedarlah waktu itu sudah dekat dengan az-zalazil, gempa bumi. Bila tu Ustaz? Bila berlakunya pemerintahan khalifah yang saya sebut tadi? Di Baitul Maqdis, kita sudah berkuasa. Khalifah sudah mula berlaku di Baitul Maqdis. Waktu itu akan berlakunya gempa bumi. Wal balaya, kekacauan. Kekacauannya macam mana? Saya pun tak tahu. Wal umurul izam, perkara-perkara besar pun berlaku. Allahu Akbar. Kata Nabi, kiamat waktu itu lebih hampir kepada manusia daripada tanganku ke kepala kamu. Dekat sangat dah waktu itu. Maksudnya mungkin perkara besar ini melibatkan 10 yang besar yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlakunya asap keluar, keluarnya binatang, keluarnya Dajjal, datangnya Nabi Isa. Semua itu pasti akan berlaku. Satu saya kata, ya kita seronok bila Palestin menang, betul? Tapi berhati-hatilah. Siapkan diri kita. Amalan kita. Kalau menang Palestin sekalipun, telah kembali khalifah sekalipun, Islam dah memerintah dunia ini sekalipun, kita sudah persiapkan amalan-amalan kita. Yang terakhir, ini hadis last. Lepas ni tuan-tuan boleh bergembira. Jangan risau. Qalat Ummu Syarik radhiyallahu anha fi hadisid Dajjal. Ummu Syarik, dia cakap berkenaan dengan hadis Dajjal. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa ainal arabu yauma idzin? Hari itu orang Arab kat mana? Kata Nabi, hum yauma idzin qalil. Mereka tu tak ramai. Wa julluhum bi Baitul Maqdis. Yang hebat-hebat mereka berada di Baitul Maqdis. Orang Arab pun tak ramai dah. Yang power-power dah duduk di Baitul Maqdis. Wa imamuhum rajulun salih. Dan imam mereka seorang lelaki yang salih. Dalam hadis ni tak sebut siapa. Tapi para ulama ada mengatakan imam ini di sini pemimpin mereka ialah Imam Mahdi. Fabainama imamuhum, ketika mana pemimpin mereka itu nak menjadi imam, qad taqaddama yusalli bihimus subha, nak sembahyang subuh. Waktu itu solat subuh. Baru nak jadi subuh. Kemudian dia nak angkat takbir dah. Iznazala alaihim Isa bin Maryam as-subha. Tiba-tiba datang Nabi Isa alaihissalam pada waktu subuh. Baru nak sembahyang ni. Baru nak sembahyang, tengok Nabi Isa dah datang. Bila dia nak sembahyang, tengok Nabi Isa datang. Kalau tuan-tuan lah jadi imam waktu itu, tengok Nabi Isa datang. Tuan-tuan buat apa? Berani nak jadi imam lagi? Bukan kata Nabi Isa, tuan-tuan. Datang ulama-ulama besar kan. Katakanlah belakang kita ada Sudais. Aku memang tak ada imam dah. Ustaz, berani lagi? Saya tak tahu. Kalau saya memang saya tak berani dah. Ini yang datang ni Nabi Isa, tuan-tuan. Rasul. Ui, memang taklah kan. Jadi Imam Mahdi ni, faraja'a dhalikal imam. Dia pun berundur ke belakang. Liyataqaddama Isa yusalli bin nas. Supaya jadikan Nabi Isa tadi menjadi imam. Semayang tersebut. Tapi Nabi Isa ni, fayada'u Isa yadahu baina katifai. Nabi Isa letak tangan dia begini. Dia buat tangan begini. Kemudian dia kata, taqaddam fasalli. Tak apalah, awak jadi imam. Jangan. Nabi Isa tolak nak jadi imam. Bagi laluan kepada Imam Mahdi jadi imam. Jangan. Tapi tuan-tuan, kalau orang suruh jadi imam, janganlah buat gini. Tuan-tuan, siapa? Kan? Jadi imam. Kan, masalah juga dia pun. Aduh. Dia pula macam tu. Kan? Kita cakap ni Nabi Isa alaihissalam. Kan? Bukan boleh kira orang kita ni. Fa'izan sarafa qala Isa alaihissalam. Selesai sembahyang, Nabi Isa kata, iftahul bab, buka pintu tu. Maka orang pun buka pintulah. Fayuftah, maka dibuka pintu tadi. Wa wara'ahu Dajjal ma'ahu sab'una alfa Yahudi. Kulluhum zu sayfin muhalla wa saj. Bila buka pintu, tengok Dajjal ada rupanya. Ini bukan Perdajjal. Perdajjal tu cerita lain pula. Ini memang Dajjal ni.
Kan? Kau pun Dajjal aku. Itu cerita lain. Ini Dajjal betul. Bersama dengannya 70,000 Yahudi lengkap bersenjata. Waktu ni lah. Waktu ni. Nak berlakunya peperangan. Fa'iza nazara ilaihi Dajjal. Dajjal ni dengan orang lain semua dia tak takut. Tak ada masalah. Kerana Allah Ta'ala bagi dia power yang Allah Ta'ala tak bagi pada orang lain. Tapi bila dia buka pintu, dia dah action ni. Sekali dia tengok, alamak Nabi Isa ada. Lari dia. Zaba kama yazulbul milhu fil ma' wa yantaliku hariba. Lari dia tuan-tuan. Bukan langkah 1,000, 4,000 tuan-tuan. Lebih ada tu, tak tahulah. Saya tambah je. Lari semua. Sehingga dalam hadis ni sebut, seolah-olah kita letak garam, garam itu larut di dalam air. Lari dia. Ni. Wa yaqulu Isa alaihi salam, inna li fika darbatan lan tasbiqani biha. Tak payah larilah, Nabi Isa kata, aku ni sudah ditakdirkan kalau engkau mati di tangan aku. Lari macam mana kau tak boleh nak lari. Allah Ta'ala. Dan Dajjal memang tahu. Dia mati di tangan Nabi Isa. Fayudrikuhu inda babil luddi syarki. Tuan-tuan, Nabi Isa kejar dia sehingga di satu tempat nama dia Babil Lud. Tuan-tuan boleh tengok, Google sendiri. Babil Lud ini dekat dengan Tel Aziz. Tak jauh. Di situlah Nabi Isa bunuh dia, tuan-tuan. Nabi Isa bunuh dia di situ. Kat mana? Babil Lud. Ada duit, beli rumah kat situ. Duduk kat situ. Di sini tempat disebut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babil. Okey? Fayaqtuluh. Nabi Isa bunuh dia. Fayahzimullahu al-yahud. Allah juga mengalahkan orang-orang Yahudi. Fala yabqa syai'un mimma khalaqallahu yatawara bihi yahudi illa antaqallahu dzalika syai'. La hajar wala syajar wala ha'id wala dabah illa gharqadah. فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال يا عبد الله المسلم ها يهودي فتعالى اقتله. Allah jadikan, tuan-tuan, semua benda, tidak kira batu, pokok, dinding, binatang. Orang-orang Yahudi bersembunyi di belakang, lari dikejar oleh orang Islam ni, tuan-tuan, waktu itu. Tapi bila? Kita tak tahulah. Masanya akan tiba. Masanya akan tiba. Keimanan kita mempercayai perkara ni 200% akan berlaku. Di mana saja dia menyorok, belakang kambing, dia menyorok, kambing kata, ni ada Yahudi belakang ni, mari bunuh. Kambing boleh bercakap. Duduk belakang dinding, dinding juga bercakap. Wahai hamba Allah yang Muslim, ni Yahudi belakang dinding. Terkejut Yahudi, bercakap juga dinding ni. Sekarang Allah tak jadikan dinding bercakap. Kalau dinding bercakap sekarang senang. Ustaz, ni orang tidur ni, nyanda kat aku. Dia cakap, tak ada lah. Dululah. Tak berlaku lagi benda tu. Berlaku ada. Allahumma salli ala Muhammad. Tak kira apa. Semua bercakap. Melainkan satu saja. Iaitu pokok gharqad. Tuan-tuan boleh google lah pokok gharqad tu. Dia mirip dengan pokok Christmas. Saya tak kata dia pokok Christmas. Saya tak pasti. Tuan-tuan boleh google sendiri. Pokok gharqad. Dia mirip. Dan pokok itu sekarang memang banyak ditanam di bumi yang dirampas oleh Israel ini. Tuh, sedang banyak. Kerana mereka tahu. Mereka baca hadis. Mereka tahu sampai satu masa mereka akan dikalahkan oleh orang-orang Islam. Tuan-tuan, itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkara ini pasti akan berlaku. Dan tuan-tuan, ada hadis ini panjang sangat. Kalau saya baca nanti sampai pukul 9. Nanya tuan-tuan, kita berhenti dulu kat sini. Yang tu ada riwayat sebegitulah. Tapi secara kepastiannya, wallahu a'lam. Tapi kita akan tengok, memang ada penceritaannya selepas pada ini berdasarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sebut selepas daripada ini, insyaAllah. Biar kita tengok berdasarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, insyaAllah. Okey. Jadi setakat itu dahulu, yang baik datang daripada Allah, yang buruk, salah dan silap datang pada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.